So, untuk hari ni, korang jangan skip video ni. Tengok sampai habis sebab aku nak share dengan korang how to deal with toxic people, atau dalam bahasa Korea dia, macam mana nak mengatasi manusia bersifat toksik. Tara! Hola, cika boom, cika dis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke channel aku, Syaril Sabri. Taklah, aku berhenti kereta. Gila apa nak bawa kereta sambil buat video, okay? So guys, thank you kepada yang baru datang ke channel Syaril Sabri. Nama aku Syaril Sabri. So apa yang aku buat adalah aku share perkara-perkara pelik, rare dan membuatkan korang rasa ingin tahu. Kalau tengok dekat banner cover YouTube aku tu, ada story, suspense, comedy and curious. Aku paling susah nak sebut perkataan yang last tu, tapi hari ni dapat sebut. So dikira rezeki daripada Allah lah. So siapa yang baru datang, baru menjenguk, tolong subscribe channel aku. Klik the dumbbell kat bawah tu, klik the notification bell dekat bawah tu untuk dapatkan info-info terkini daripada channel Syaril Sabri. Alright. So, lama tidak bersiaran video. Sebenarnya tengah menyusun konten-konten, dan seperti video aku yang lepas, aku ada beritahu aku menguruskan seminar online. So, alhamdulillah seminar tersebut berjalan dengan baik. So, untuk hari ni, korang jangan skip video ni. Tengok sampai habis sebab aku nak share dengan korang how to deal with toxic people, atau dalam bahasa Korea dia, macam mana nak mengatasi manusia bersifat toksik. Tara! Okay. So, bila sebut tentang toxic people ni, kita kena kaji dari mana asal-usul toxic people ni. Okay, based on pengalaman aku sendirilah, waktu aku sekolah dulu, okey lah, aku ni seorang yang aktif tau. Aku suka masuk nasyid, aku suka masuk syarahan. Aku jenis yang semua benda kat sekolah tu aku nak masuk. Tanda sekolah, of course, masuk. Mana-mana tempat yang ada, asal boleh masuk lah kat sekolah tu, aku akan masuk. Dan aku orang yang aktif. Ketua pengawas, ketua kelas, AJK tu lah, JKK lah, sebagainya apa yang ada kat sekolah tu, itulah yang aku selalu terlibat. So, apa yang berlaku, aku ada MySpace tau dulu. Masa aku ada MySpace, aku guna nama Muhammad Syahril. And then, bila meningkat ke tingkatan 3, tingkatan 4, waktu tu mula naiknya Facebook, Twitter, and then ada juga akaun WeChat kan. Dan aku mula ada Facebook. Facebook aku dulu nama Muhammad Syahril juga. Dan aku buat WeChat juga dulu. Tapi aku bukan buat WeChat So, aku buat WeChat juga dulu. Aku letak nama Muhammad Syahril juga. Okay, apa jadi dalam hidup aku? Aku nampak something tau. Arwah ayah aku dah meninggal. So, aku nampak bagaimana aku nak letakkan sumber hon ni. Bagaimana aku nak letakkan sumber inspirasi arwah ayah aku yang dah tak ada tu dalam hidup aku. So, aku fikir mak aku ada di samping aku. So, macam mana aku nak buat? Aku letakkan nama aku tu, Syaril Sabri. Gitu. Nanti aku cerita lanjut. Apa yang berlaku pula? Waktu tu guys, ramai yang mengata lah. Memang ramai yang mengata. Diorang main macam ni, macam, oi, anak Sabri, oi, diorang kutuk-kutuk macam tu. Apa aku buat adalah, aku pergi tukar nama YouTube aku waktu 2013. Aku buat YouTube nama Syaril Sabri juga. Lagilah diorang seronok mengata aku, oi, Sabri dah ada YouTube. Bayangkan, Sabri tu arwah ayah tau. So, bila orang sebut macam tu, aku senyum dekat luar tapi menangis dekat dalam. So guys, apa aku nak cakap dengan korang, waktu tu berlakulah ejek-ejek. Kemudian diorang macam downgrade kan kita lah. Macam, Acha lah, Acha famous lah buat Facebook, Acha famous lah ada Twitter, Acha famous lah share story dekat moment WeChat. Dulu kan IG belum ni lagi kan. And then aku pun buatlah juga Instagram dengan nama Syaril Sabri _ juga. Kau nampak tak? Aku akan cerita apakah teknik yang aku guna dalam proses ni sekejap lagi. Bila aku guna nama Syaril Sabri tu, something yang wow jadi dalam hidup aku. So, stay tune. Daripada mana datangnya toxic people? Toxic people ni boleh datang daripada family,
kawan baik kita sendiri, BFF, GFF, boyfriend, girlfriend, jiran, netizen, followers, and anybody in your life. Boleh jadi. Mereka ni boleh datang dan pergi, boleh datang dan stay, boleh datang singgah, cikabum, balik. Macam-macam. So, bila adanya toxic people, kita akan rasa first down. Kita akan rasa kemurungan kadang-kadang. Kita akan rasa diri kita lemah. Kita akan rasa macam, layak ke aku nak buat benda ni? Betul? Ada orang sebelah aku. Okay, ada orang. So, ini akan menyebabkan kita rasa macam low confident. Tidak ada motivasi dalam diri nak melakukan sesuatu. Okay, aku faham. Sebabkan ramai yang DM aku tanya tentang soalan macam manalah nak deal dengan toxic people. Ada bila aku open question dekat Insta tu pun ada yang tanya, Assalamualaikum, nak tanya macam mana nak atasi toxic people. Dekat WhatsApp aku letak gambar kucing, yang dibalasnya macam mana nak toksikkan kucing. Taklah. Dibalasnya adalah how to deal with toxic people. Saya ada soalan, nampak tak? Dia mengambil kesempatan atas gambar kucing aku untuk tanya soalan tu. Yes, kucing aku. Dia ambil kesempatan ke atasnya. Tak ada, aku gurau je. Aku okey je orang tanya. Okay, sambung. So, hari ni aku nak share ada 3 langkah. Okay, 3 langkah. Nak tahu? Jom kita dengar. Baik, langkah yang pertama adalah wujudkan jarak antara kita dan juga toxic people. Okey, bila kita wujudkan jarak, contoh sekarang ni coronavirus. Kita nak wujudkan jarak antara kita ni dengan coronavirus, kita kena buat apa? Kita kena duduk di rumah betul, PKP. And then kita kena ada penjarakan sosial. Kita kena pakai face mask, okey? Face mask, sanitizer, okey, nampak? Ini cara-cara, tak dengar pula nanti. Ini cara-cara untuk kita jarakkan diri kita dengan toxic people, ataupun yang ni kita nak jarak dengan coronavirus. Okey. So, apa kena mengena dengan mask, dengan sanitizer? Okey, kita akan relate kan. So, bila kita ada jarak antara kita dengan orang yang bagi toxic dekat kita, agak-agak kita kena tak toxic tu? Jawab dalam hati sekarang. Okey. Apa yang korang jawab, itulah tindakan yang kena ambil. Bila kita jawab no, takkan kena. So, kita kena fikir. Dengan cara kita menjarakkan diri kita dengan orang yang memberi toxic pada kita, kita dapat dekatkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Yes, first kali kena pasti kita ada jarak dengan dia. Bukan putus kawan, bukan putus keluarga, bukan putus persahabatan, tetapi hanya lakukan satu penjarakan selamat supaya kita tidak terkesan dengan kata-kata dia. Faham? Cara nombor 2. Jangan sesekali rasa serba salah dengan toxic people yang kita dah jarakkan diri tu. Yes, aku faham. Kadang kita ni ada sifat belas kasihan. Okey. Yang first kali, belas kasihan kita kena bijak. Jangan sampai kita ni dipijak-pijak. Bila nak bagi belas kasihan, make sure kita bijak. Jangan sampai kita dipijak-pijak oleh orang lain. So guys, and baby semua yang tengok video ni, kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah ke apa yang tengok video ni, kena tahu bila kita melakukan sesuatu tu mesti bersebab. Dan bila kita tahu kenapa kita jarakkan diri kita dengan orang tu supaya mengelakkan salah faham, nak elakkan rasa berdosa, kita benci dia, so kita jauhkan diri daripada dia. Kita remove dia secara pelan-pelan. Kita nak remove sifat buruk dia. So jangan pernah rasa bersalah dekat situ. Yang penting kita still doakan dia supaya dia berubah. So jangan pernah cakap, tak boleh lah, kesian lah, tak tegur dia. Padahal kadang-kadang dia tak pernah fikir pun apa toksik yang dia keluarkan daripada mulut dia tu lebih menikam-nikam kawan yang dia toksikkan tu. Okay, so be nice to people, but make sure kita ni bijak dan jangan dipijak-pijak. Alright. Point nombor 3, be confident of yourself. You don't need other people to approve your ability. What? Speaking bahang. Gitu. Okay, sambung. Ni confident namanya. Kereta tak gerak tapi acak-acak bawa. Oi, dengar bunyi. Dengar bunyi kau, marah sekejap lagi. So, be confident. Yakin dengan apa yang kita nak buat. Macam aku tadi aku cerita waktu aku kat sekolah, orang kutuk nama Syarif Sabri tu. Tapi aku meneruskan je. Sebab aku tahu niat aku nak buat kerana apa? Lillahi ta'ala dan untuk aku berjaya. Nombor 2, aku tahu itu sumber semangat aku selepas ibu aku
Nombor 3 adalah satu support system kepada diri aku untuk aku brandingkan nama Syahrir Sabri tu sampai sekarang. Dan kalau korang nak tahu, aku gunakan nama tu di semua tempat sekarang. Kawan-kawan pun kenal Syahrir Sabri, family pun tahu aku guna Syahrir Sabri. Semualah orang terdekat ke, orang tersayang ke apa ke, Facebook, media sosial, SoundCloud aku ke, WeChat yang dulu dah buang. TikTok je aku tak ada. Bigo-bigo live ke apa tak ada. And then Insta, apa semua tu. Website pun aku dah beli domain Syahrir Sabri, cuma tak di-createkan lagi. Dalam proses akan datang lah nanti insyaAllah. So memang aku confident dengan nama Syahrir Sabri tu. Aku teruskan je. Kita tak perlukan orang lain kata, kau tak boleh ni, kau ni muka tak layak ni, muka memang tak ada rezeki lah dekat sini. No, kita tak perlukan orang lain untuk judge hidup kita secara downgrade. Kita perlukan orang untuk beri kita semangat. Dan kalau dia judge kita tu, judge yang mendorong. Kalau orang tu judge semata-mata judge, dia hanya nak jatuhkan maruah kau, nak jatuhkan confident kau, ini namanya toxic. So kita kena adakan jarak dengan dia. Jangan rasa bersalah dah bila dah jauh dengan dia. Improve diri. Yakin yang kita boleh lakukan lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe channel aku sekali lagi. Klik bell notifikasi tu supaya korang dapat lagi video-video yang macam ni. Dan akan datang, aku akan improve konten dari semasa ke semasa. Sama juga dengan aku yakin dengan apa aku buat. Sebab tu aku teruskan YouTube ni untuk korang semua. Alright, korang kena tahu satu perkara, setoksik-toksik mana pun people-people yang ada ni, mereka memang manusia. Kita manusia, manusia buat dosa, manusia buat salah. Dan apa pun yang berlaku, tengok jugalah kepada diri kita ni. Janganlah kita juga menjadi toxic people kepada orang lain. Kadang kita asyik cakap orang menjadi toxic dekat kita, padahal kita ni parasit dan juga acid dekat orang lain. Nyembuh. So last pesanan daripada aku, jaga diri elok-elok. Minta maaf, aku memang cakap laju, memang cakap macam ni. Yang korang dah tengok banyak kan video aku. So nak minta maaf apa lagi? Nampak tak? Yakin sangat kan? InsyaAllah aku doakan korang sentiasa berjaya, sentiasa dapat atasi rasa ketakutan dalam diri. Yang mana yang nak confident, lebih confident. Nak jadi lebih baik, jadi lebih baik. Yang nak cari rezeki dengan banyak, lebih dilancarkan rezeki dia. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Ingat guys, kalau nak join squad Syahrir Sabri, boleh klik description dekat bawah. Korang boleh dapatkan eksklusif konten nanti kalau join. Dan satu lagi adalah tolong subscribe channel aku, support, and then klik notification bell dekat situ. Like, share dan komen dalam video ni banyak-banyak, supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada video-video yang dilahirkan di channel Syahrir Sabri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.